Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita hormati Lokal Ihsan sebagai penaja majlis ilmu dan moderatornya, serta warga kerjanya, muslimin dan muslimat sekalian. Hari ini Jumaat 25 hari bulan 7 25 bersamaan dengan 29 Muharram 1447. Mana kita hari ini akhir bulan Muharram mengikut takwim Malaysia. Tajuk yang kita akan bincang seperti kitab yang tertera di belakang tu, nama dia Rukun Iman. Rukun Iman. Jadi rukun iman adalah suatu perkara yang besar dalam hidup seorang manusia. Sebab apa kita kata besar? Sebab iman adalah merupakan tonggak hala tuju seorang manusia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa iman, kita tak tahu jalan nak pergi ke syurga. Tanpa iman, kita tak akan jumpa jalan ke syurga. Jadi para jemaah sekalian, nak pergi syurga kita mula dengan iman. Iman itu bermula dengan mana? Dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan rukun iman kita yang 6 yang telah kita belajar. Kelah fardu ain kita sudah kita belajar daripada dulu lagi. Sampai ke bila-bila, itulah rukun iman yang wajib kita pelajari dan kita yakini. Kita setakat belajar, kena yakin dan percaya. Kalau setakat belajar saja tahu, ramai je. Beberapa orientalis tu dia tahu. Ada Allah, dia tahu ada Rasul, dia boleh jawab peperiksaan. Tapi dia tidak yakin. Dia tidak percaya. Maka tak jadi apa orang Kelantan kata. Jadi para jemaah sekalian, kita ni rukun iman. Kita masih lagi dalam bab beriman kepada hari akhirat. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Kita dah bincang panjang dah beberapa siri tentang hari akhirat. Sambungan kita pada siri ini, para jemaah sekalian, tengok kitab muka surat 142. 142, tajuk beriman dengan hari akhirat yang ke-10, Al-Qantarah. Kita biasalah, ana yakin tuan-tuan dengar, mahsyar selalu kita dengar. Titian sirat kita dengar. Mizan, raca timbangan dengar. Tapi qantarah, Al-Qantarah ni biasa dengar ke tak biasa dengar? Agak-agaknya para pencinta ilmu biasa dengar perkataan Al-Qantarah. Jadi tajuk perbincangan kita pada petang yang mulia ini iaitulah tentang Al-Qantarah. Apa dia Qantarah? Qantarah ini satu perhentian, tengok dalam buku ada definisi dia. Al-Qantarah iaitu perhentian antara syurga dan neraka. Perhentian ni kata orang macam penapis terakhir, checkpoint terakhir sebelum seorang itu lepas masuk ke dalam syurga. Kita doa kepada Allah SWT supaya kita akan berhenti di Qantarah hanyalah sekadar melalui checkpoint, kita akan terus ke syurga. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. InsyaAllah. Baik. Coba tengok kitab. Muka surat 142 lah. Bagi pelajar yang ada kitab ini, muka surat 142. Kita beriman bahawa orang-orang mukmin apabila telah selamat melintasi sirat dan terlepas dari neraka akan berhenti di Qantarah. Tengok dia punya step perjalanan ni. Mula-mula kita berhenti di mahsyar. Mahsyar ni tempat perhimpunan ba'da khurujina minal ajdas. Setelah kita keluar dari kubur,
Kita berhenti satu tempat, nama dia mahsyar. Nama dia mahsyar. Tempat perhimpunan agung. Semua manusia, awalina wal akhirin berkumpul di situ. Kemudian kita akan pergi mencari siapakah yang akan menyelesaikan masalah kita. Dia panggil asy-syafa'atul uzma, bertemu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melintasi sirat. Selepas daripada sirat, terlepas dah kita dari neraka, terlepaslah kita dari apa ni azab neraka, maknanya melintasi sirat dah. Nascaya kita akan berhenti di satu tempat, nama dia Al-Qantarah. Qantarah ni macam tempat stesen checkpoint yang terakhir. Iaitu suatu tempat di antara syurga dengan neraka. Ha, kita duduk tengah-tengah tu. Takutlah. Bila tengok syurga, ya Allah, Allahumma ja'alna min ahliha. Bila tengok neraka, na'udzubillahi minan nar. Ya Allah, kita minta berlindung daripada neraka. Takut kita. Hmm. Takut kita daripada neraka. Mereka berhenti untuk menyelesaikan pembalasan bagi setiap perkara yang berlaku sesama mereka sebelum masuk ke syurga. Maknanya kita sama kita ni ada kes. Apa dia kes-kes? Kita tengok nanti dalam hadis. Apabila telah selesai membalas dan membersihkannya, mereka diizinkan masuk ke syurga. Allahu Akbar. Jadi checkpoint ini takut juga ni. Al-Qantarah ni bukan satu benda yang mudah. Nah, bila kita berhenti tempat mana-mana checkpoint, kita akan takut. Kita akan rasa takut, gerung. Uh, sebab apa takut? Sebab kita takut tak lepas. Takut tak lepas. Allahu Akbar. Jadi dipanggil ini Qantarah ni satu tempat yang cukup menakutkan. Al-Qantarah duduk di tempat dia di mana? Di antara syurga dengan neraka. Hmm. Sebahagian orang, contohnya kata Al-Qurtubi, rahimahullah telah menamakan Qantarah ini As-Siratus Tsani. Macam titian yang kedua. Titian yang kedua. Stesen yang kedua tu. Mungkin kena checkpoint yang kedua sini. Kata Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dikata, alladhi yazhar, yang zahir daripada nas-nas syarak, annaha tarafus sirat mimma yalil jannah. Maknanya hujung, dia duduk di hujung apa ni sirat menuju ke syurga. Ada tempat kata dia ni duduk antara syurga dengan neraka. Jadi benda-benda tu yang penting bagi kitanya sangat menakutkan lah, sangat menakutkan. Sebab apa al- sebab apa menakutkan? Sebab kita tidak tahu, kita duk rasa macam okey aja, kan? Tapi bila mari apa ni perbicaraan, lepas ke tak lepas, Allahu Akbar. Jadi sebab itulah kita kena bimbang, kena takut. Jangan rasa overconfident. Jangan rasa overconfident sebab kita tak tahu di mana kita, ke arah mana kita akan pergi. Baik, kita tengok hadis Nabi, kemudian kita cari dia punya syarah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yakhlusul mu'minuna minan nar. Allahu Akbar. Orang mukmin yang telah terselamat daripada api neraka, lepas dah dia. Maknanya sirat dia telah melipasi. Kalau dia tak lepas sirat, tengok dalam sidi lepas kita dah bincang tentang sirat, kalau tak lepas sirat dia akan jatuh dalam neraka, wal iazubillah. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan. Tengok. Mereka akan ditahan di qantarah, iaitulah satu tempat di antara syurga dengan neraka. Duduk situ dia. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya. Setiap daripada mereka akan dibalas bagi setiap kezaliman yang berlaku sesama mereka di dunia. Berlaku atas dunia dulu. Apa jadi? Hatta idza hudzibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Allahu akbar.
Apabila telah selesai membersihkan, maknanya orang ni balah dah. Balah dah kawan ni sudah kena balas, sudah selesai dah perbicaraan, sudah selesai pembalasan. Apa jadi pada ketika itu? Mereka semua kesalahan, mereka diberi keizinan untuk masuk ke syurga. Allahu Akbar, baru boleh masuk syurga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sesungguhnya setiap mereka lebih kenal tempat duduknya dalam syurga daripada tempat duduknya di dunia. Maknanya setiap orang tu nampak dah telah diberi alamat, dapat dah GPS, dapat dah dia punya location, dapat dah dia punya direction, dah nampak dah rumah kita duduk sini-sini. Macam kita dah ni lah. Kita nak sewa hotel, kita tengok review dulu, orang puji tak puji, dia punya apa ni facility dia kat dalam tu cantik ke, katil dia besar ke kecil, bilik air dia macam mana. Gitulah. Sekarang ni dengan ada alat-alat internet ni tuan-tuan dan puan-puan para penyinta ilmu sekalian, seolah-olah semua benda depan mata kita. Jadi hadis Nabi ni jelas bahawa kita nampak tempat duduk kita dalam syurga lebih daripada kita ingat rumah kita di dunia dulu. Allahu Akbar. Tengok apa kata Imamul Qurtubi ketika syarah hadis ni. Qala Al-Qurtubi babu zikri siratis tsani. Bab pada menyatakan sirat yang kedua. Jadi Qurtubi dia buat satu istilah, qantarah ni macam sirat yang kedua, maknanya perhentian yang kedua, lintasan yang kedua. Wa huwa al-qantaratul lati bainal jannati wan nar. I'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah Taala rahmat kepada kamu. Anna fil akhirati sirataini, dia kata dalam syurga tu ada dua sirat. Maaf, di akhirat esok ada dua sirat. Macam-macam gitulah di ibarat. Ahaduha majazun li ahli al-mahsyari kullihim. Satu tempat melintasi ahli mahsyar semua sekali. Yang berat timbangan, yang ringan timbangan, kecuali orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ataupun orang yang sudah dicakup oleh pencakuk ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Jadi apabila orang mukmin lepas daripada dicakup ke dalam neraka, tapi mereka ada lagi beberapa isu yang perlu dibalas. Dia panggil al-qisas. Al-qisas, annal-qisas la yastanfizu hasanatihim. Tapi dia punya kisah ni tidak menghilangkan semua pahala dia. Kalau hilang pahala dia, dia tak ada pahala dah, dia jatuh dalam neraka. Sebab dia lebih ringan. Tapi hak ni tak. Tengok ni. Hubisu ala siratin akhar. Mereka duduk satu tempat macam sirat jugalah, tapi nama dia qantarah. Wala yarju ila an-nar min haula'i ahadun insyaallah. Orang yang duduk sapa di qantarah, dia tak akan dihumban ke dalam neraka dah sebab dia dah melintasi sirat. Dia dah melintasi sirat. Ingat cerita ni. Li'annahum qad 'abaru as-sirat al-awwal madrub ala matni jahannam. Jadi orang ni dia tak akan undur ke belakang lagi. Sebab apa? Sebab dia telah melintasi sirat. Orang yang tak selamat jatuh dah dalam neraka. Na'udzubillah. Cuma di atas kepala mereka ada tanggungjawab, nama dia apa? Nama dia al-qisas di antara sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Baik. Kata Ibnu Hajar, ukhtulifa fil qantarah. Ulama berbeza tentang qantarah di mana faqila tatimmatis sirat. Ada kata dia ni penyambung kepada sirat, duduk depan sirat. Jadi ini kata. Baiklah. Yang pentingnya ada kata dia ni antara syurga dengan neraka. Dan ashabul hasyri, orang yang dapat selepas daripada itu akan
Duduk di mana? Duduk di di kontor untuk dibalas. Apa dia? Tengok ni. Kata di syarah hadis, hazal qisas ghairul qisasil awwal alladhi fi arasatil qiyamah. Pembalasan ini bukan pembalasan hok nu tempat hisab nu dak. Lianna hadza qisasun akhassu. Hok ni satu pembalasan untuk menyelesaikan apa yang orang panggil yang ada dalam hati kita tu. Sikit-sikit lagi. Liajli an yazhal ghillu wal hiqdu wal baghdha, supaya hilang semua yang ada dalam hati kita, berasa kecil hati kepada orang ke, sakit hati kepada orang ke, apa yang masalah kepada orang, maka pada ketika itu kita kena selesaikan dulu sebelum ke syurga. Nah, fayakunu hadza, maka jadilah qantarah ini bimanzilati taqniyah wa tathhir, macam kalau orang mesin basuh tu basuhan yang terakhir. Nak masuk soft line dah ni, nak masuk pewangi dah. Ha. Lianna ma fil qulub la yazul bi mujarradil qisas. Sebab dalam hati tu kalau kita balas saja, mahkamah jatuh hukum saja, dia mungkin ada lagi yang berasa tak kena. Jadi dia sendiri nak balas. Jadi kalau orang ni pernah tumbuk orang contohnya, dia tumbuk sekali situ. Ha, dia tumbuk situ sekali sehingga dikatakan hayawan-hayawan pun yang duduk tanduk sama-sama dia pun dibalas. Tapi hayawan dia akan pergi jadi tanah. Dia tak jadi apa? Dia tak jadi tak masuk syurga dah, dia pakai di situ ya. Maka alhamdulillah apabila selesai pembalasan, contohnya orang ni pernah cuik kawan ni, orang ni dia balas diri. Kata dia Allah Taala sebut dalam suratul Hijri ayat 47, ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Nak masuk dalam syurga tu kena bersihkan hati dulu. Wa naza'na ma fi sudur. Kami akan buang semua apa yang terkandung dalam hati mereka, rasa benci, sakit hati, iri hati kepada kawan-kawan dia, kepada orang-orang yang kena pada kita dulu. Jadi di kantorah ni lah tempat pembersihan. Jadi bila dah balas tu, tak ada lagi lah perasaan ini. Kita kata wallahu alam, itulah dia panggil al-qantarah. Salah kita masalah qantarah ni, habislah kita qantarah. Maknanya kesimpulan saya simpullah. Qantarah ni satu tempat perhentian selepas daripada sirat. Di sini pembalasan ataupun orang panggil balas apa-apa yang orang buat pada kita. Bila kita boleh balas sendiri, ketika itu kita akan terasa bahawa selesailah masalah kita. Ibarat orang selain kata kosong-kosong, kan? Ada kan masyarakat kita ni bila hari raya kat dia kata, kira kosong-kosong lah ya. Mana tak ada lagi lah perasaan-perasaan yang tak baik itu. Malah kita kata kosong-kosong lah. Nah, selesailah masalah. Jadi bila dah kosong-kosong, bila dah selesai ada masalah, ketika itu tak ada lagi dalam hati apa-apa perasaan benci, marah, dendam kepada orang Islam. Pada ketika itu kita boleh masuk syurga dengan keadaan tenang, aman, damai. Tak ada lagi wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Allah kata kami dah buang semua, cabut semua dalam hati mereka perasaan-perasaan yang tidak baik. Itulah perjalanan hidup kita ni insya-Allah. Baik, tamatlah kita tentang qantarah. Nak baca panjang kena tengok dalam kitab syarah, dalam kitab akidah yang panjang. Sekarang kita berpindah kepada beriman pada hari akhirat yang ke-11, al-jannah. Kita ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami semua ni ahli syurga. Nah, itu yang ke-11, al-jannah. Dan juga an-nar, neraka. Dua ni kena ada. Yang pentingnya kita orang yang beriman kita tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sedetik, walaupun sesaat, tak mau. Baiklah, tengok kitab 143. Kita beriman bahawa syurga adalah benar dan neraka juga benar. Bukan satu benda khayalan. Ada setengah orang yang kata neraka tu macam khayalan je. Awak cakap tak khabar tu.
Boleh kata neraka tu khayalan. Tidak. Neraka ada sungguh. La ni pun ada dah. Kedua-duanya telah wujud. Dengan ini akidah kita Ahlussunnah. Kedua-duanya syurga dengan neraka telah wujud. Ada dah. Bukan baru nak buat. Tidak akan rosak binasa selama-lamanya. Allah Ta'ala dah jadikan dia ni tak rosak. Nikmat syurga untuk ahli syurga tidak akan musnah dan hilang. Demikian juga azab neraka kepada orang yang telah dihukum kekal dalamnya. Orang-orang kafir musyrik. Allah Ta'ala hukum kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Tidak akan musnah dan berakhir. Duduk situlah dia. Tak nak pergi lain dah. Adapun orang-orang yang punya iman dalam dirinya akan keluar daripada neraka dengan syafaat daripada pemberi syafaat dan dengan rahmat Tuhan yang maha mengasihani. Syafaat yang dipanggil syafaat yang besar sekali. Siapa dia? Nabi SAW. Allah Ta'ala izin dia untuk memberi syafaat. Selesailah kita. Nabi kita boleh beri syafaat kepada kita. Baik. Apakah sifat syurga? Kita tengoklah cara ringkas-ringkas. Syurga ialah suatu tempat yang sangat mulia yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bertakwa pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kita akan baca ayat ini. Tuhan kata, U'iddatil muttaqin. Syurga ini aku sedia kepada orang yang bertakwa. Orang yang tak ada kelayakan, mereka tak akan masuk syurga. Na'udzubillah. Dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, bilik-bilik yang indah, dan isteri-isteri yang cantik jelita. Jadi isteri manakah yang paling comel sekali? Mestilah puan-puan nak tahu kan? Jawabnya isteri salihah, al-muslimah, al-mu'minah yang mari dalam dunia ni, itulah isteri yang paling cantik. Bidadari itu pelengkap je. Sebab apa dia pelengkap? Sebab dia tak ada dosa pahala. Allah Ta'ala ciptakan dia semata-mata untuk menemani ahli syurga. Jadi kalau nak banding dengan wanita muslimah, dia masuk syurga dengan iman dia, dengan ibadat dia, dengan amal dia, sudah pastilah masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Tapi usaha dia tu. Tapi bidadari tak ada apa. Allah Ta'ala cipta, pun duduk dalam syurga dah. Dia beranak, tak beranak, bakal jadi situ dah dia tu. Ini kelebihan. Jadi maknanya, wanita-wanita kita sudut cemburu lah dengan bidadari. Awak tu yang terbaik. Jadi bos kepada segala bidadari. Dalam syurga tu jangan duduk marah. Tapi tak ada masalah apa dah. Orang yang masuk syurga ni tak ada dah sifat cemburu, tak ada sifat dengki, tak ada sifat hasad. Dah tak ada semua dah. Mu'anaza'na. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, kami hilangkan semua sekali. Allahu Akbar. Nikmat syurga untuk ahli syurga tidak akan musnah. Syurga itu dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, bilik-bilik yang indah dan isteri-isteri yang cantik jelita. Terdapat dalamnya semuanya diingini oleh nafsu. Indah mata memandang pada perkara-perkara yang tidak pernah dipandang oleh mata. Benda tu tak syurga ni tak pernah kita tengok. Tak usah lah. Tuan-tuan yang pergi melancong ke mana-mana atas dunia ni. Cantiknya negeri ni. Comelnya air terjun kat sini. Cantiknya dia punya view mountain di sini. Tak usah duduk bual. Tak ada. Dalam syurga tu tak pernah awak tengok lagi. Rumah saya kayu jati. Kita punya perabot. Tak usah main jati. Ini kayu syurga ni. Jangan duduk mikir. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, juga yang tidak pernah terlintas dalam hati. Kalau awak tak dengar tu tak apalah, kita tak tahu apa. Tapi tak pernah terlintas dalam hati tu, berat kalah juga tu. Tak pernah terlintas dalam hati. Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya tidak akan musnah dan tidak akan berakhir. Bahkan tetap berterusan, tidak terputus selama-lamanya. Nikmat syurga ni tak putus. Tengok. Nabi coba buat satu analogi. Harga nilai barang-barang syurga setakat mana? Tengok ni. Tempat letak tongkat dalamnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, baru nak sangkut tongkat. Bertongkat buat apa Abu Anas? Takkanlah masuk dengan sakit lutut. Bawa tongkat dalam syurga. No. Tongkat tu style je.
Nah, ada setengah orang yang bawa tongkat tu bukan sakit lutut pun. Gaya-gaya. Maknanya tempat sangkut tongkat pun lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Apalagi tempat-tempat perabot yang lain. Masya Allah. Keharumannya dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dan nikmat yang paling besar ialah apabila orang-orang mukmin dapat memandang Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allahu Akbar. Orang yang muka bercahaya pada hari kiamat esok, dia akan dapat memandang kepada wajah Allah. Itulah dia panggil nikmat yang paling besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waladaina mazid. Kami ada tambahan lagi. Lepas daripada ahli syurga masuk dari syurga, Allah Ta'ala tanya, cukup dah? Puas hati dah? Ahli syurga kata, ya Rabbi, kenapa tak puas hati pula? Comel ni. Allah kata, waladaina mazid. Aku ada tambahan. Aku ada tambahan. Apa dia tambahan itu? Iaitulah an-nazaru ila wajhil karim. Kita dapat tengok kepada wajah Allah yang mulia. Allahu Akbar. Jadi itulah tambahan yang cukup besar. Hmm. Mereka dapat pandang dengan mempandangan mata kepala sendiri. Tengok dengan mata kita gini. Tak payah pakai teropong. Tak payah beli spek mata macam kita nak tengok apa ni. Nak tengok ni. Gerhana ke tak. Dah. Allah Ta'ala buka. Dia punya kapasiti kekuatan mata kita boleh tanggung untuk tengok Allah. Di akhirat. Tapi di dunia tak boleh. Ha. Tuan-tuan ingat ke tidak kisah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa kan cuba minta. Eh? Dia minta nak tengok Tuhan. Ingat tak? Ha. Allah apa ni? Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Anzur ilaik. Qala lan tarani. Tuhan kata mu tak ada tengok sekarang. Walakin zur ilal jabali. Mu tengok kepada bukit. Wa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu stabil, mu boleh tengoklah aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'adahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah Ta'ala tunjukkan tajalli kepada bukit, bukit pecah. Nabi Musa terrebah pingsan. Jadi atas dunia ni tak ada kemampuan untuk kita tengok Allah. Tu kalau ada orang kata dia tengok Tuhan lah, dia mi'raj sana sini, itu ceritalah. Nak cerita ni gitulah. Tapi kita mengikut apa yang kita belajar ni, tak boleh tengok. 6. Adapun orang kafir pada hari kiamat tidak dapat memandang Allah Ta'ala kerana pandangan mereka telah disekat terhijab. Sesiapa yang menafikan orang mukmin dapat memandang wajah Allah, memandang kepada Tuhan mereka, maka mereka telah menyamakan bahawa orang mukmin dengan orang kafir yang telah disekat hijab daripada memandang Allah Ta'ala. Jadi siapa kata orang mukmin tak boleh tengok juga, maka dia telah samakan label orang mukmin dengan orang kafir yang memang tak boleh tengok Allah. Tapi ada satu kumpulan, kumpulan ni dia panggil kumpulan Mu'tazilah. Oleh kerana Allah Ta'ala nafikan permohonan Nabi Musa, lantarani, annaka lantarani. Mu tak boleh tengok aku. Dia kata lan tu menunjukkan kepada berterusan. Maknanya bila-bila pun tak boleh tengok. Jadi puak-puak Mu'tazilah ni kata tak boleh tengok Tuhan. Kita sebagai ahli sunnah, kita canggah Mu'tazilah. Kita kata kalau mu tak boleh tengok dengan fahamu, awak punya pasal. Tapi kami pengikut ahli sunnah nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu semuanya nak tengok Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala kita. Baiklah. Dalam syurga itu terdapat 100 tingkat darjat. Jarak antara setiap tingkat darjat adalah antara langit dan bumi. Dan yang tertinggi ialah syurga Al-Firdaus Al-A'la. Jannatul Firdaus. Di mana syurga Firdaus ni, itulah yang tertinggi sekali. Sebab itulah Nabi SAW ajar kepada para sahabat, apabila kamu nak minta syurga, is'alullah al-Firdaus. Memintalah syurga Al-Firdaus. Minta syurga Al-Firdaus. Minta syurga Al-Firdaus. Tak usah minta kecil-kecil. Minta besar kali. Kalau dapat separuh, turun sikit. Tapi kalau kita minta rendah, tak naik atas dah.
Itu kaedah. Biasa kalau buat kertas kerja ni. Oh, Cik Tuan, saya minta projek kita ni 10,000. Dapat 2,000, dah. Dapat 500, dapat je. Tapi kalau minta 500, dia tak akan naik dah 1,000. Itu dia punya cara. Nabi kita ajar kepada kita minta al-firdausil a'la minal jannah. Minta firdaus yang tertinggi. Dalam syurga itu terdapat satu tingkat. Manakala atapnya ialah Arsyur Rahman. Atap pada firdaus tu Arash. Arsyur Rahman terdapat padanya 8 pintu. Pintu syurga ada 8. Abwabul Jannah as-samaniyah. Samaniyatun. Pintu syurga 8 berbeza dengan pintu neraka 7. Pintu neraka lebih orang panggil lebih sikit. Hmm. Tengok dia punya ni. Lebar setiap pintu seluas jarak antara Makkah dengan Hajar. Hajar sekarang duduk di satu tempat nama dia Al-Ahsa. Al-Ahsa di Arab Saudi. Jarak antara Mekah dengan Ahsa lebih kurang 1,200 atau 1,300 kilometer. Ah, Allahu Akbar. Ini masalah kita sekarang ni. 1,200 kilometer. Pintu syurga saja luas. Allahu Akbar. Cuma masalah, ah, dan sesungguhnya akan tiba suatu hari pintu tersebut akan penuh sesak. Orang beramai. Seluas tu penuh sesak nak masuk. Serendah-rendah kedudukan penghuni syurga dianugerahkan kepadanya nikmat seumpama dunia dan 10 kali ganda sepertinya lagi. Oh, paling rendah pun nikmat dia 10 kali dunia ni. 10 kali nikmat dunia ni dia dapat. Firman Allah Ta'ala tentang syurga. U'iddat lil muttaqin. Surga yang bidangnya seluas langit dengan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Ya, betullah sebahagian ulama salaf bila baca ayat ni dia menangis. Kita kata kenapa menangis? Dia kata Allah kata syurga itu untuk orang bertakwa. Adakah aku ini bertakwa? Adakah aku ini bersifat muttaqin? Adakah layak aku ini masuk dalam kumpulan takwa sehingga aku layak untuk menerima syurga ataupun tidak layak? Baka salihin, menangislah orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Kita ini duk buat besar ya. Kita ni ahli syurga dah. Lebih-lebih lagi hak percaya, hak taksub kepada toksih-toksih dia. Dia kata syekh kita ni jamin dah masuk syurga. Siap dah. Nah, kalau mungkin nak kita tanya dalam kubur bersebut nama tok syekh. Syekh Fulan. Allahu Akbar. Boleh dia main benda-benda gaib. Benda-benda macam ni boleh dia buat main-main. Kita kata jangan duk main tuan-tuan. Syurga neraka ni bukan mainan. Dia adalah satu perkara yang memang disediakan oleh Allah kepada orang bertakwa. Firman Allah Ta'ala tentang orang mukmin akan kekal dalam syurga, tidak akan fana selama-lamanya, iaitulah dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allahu Akbar. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga. Syurga Jannatu Adnin, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tengok. Tuhan kata khalidina fiha abada. Kekalah mereka dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Tengok Allah Ta'ala jamin syurga itu kekal. Khalidina fiha abada. Jadi kita tahulah. Kita kekal dalam syurga. Jangan duduk main-main. Jadi itulah kita kata susah di dunia ni sekejap. Tapi nikmat pulangannya panjang tak habis-habis.
Orang yang ahli maksiat suka sekejap dari dunia. Tapi azabnya pula berpanjangan. Seperti yang kita akan dengar cerita tentang neraka di bawah ini. Allahu Akbar. Baik, kita tentang syurga ni panjang. Nantilah kalau tuan-tuan nak tengok detail, kita tengok dalam kitab akidah yang lebih panjang tentang sifat syurga. Bagaimana bumi dia, bagaimana tanah dia, watak bidadari dia macam mana, pokok-pokok landscape, semua ada dalam kitab, dalam hadis ada. Jadi, untuk di sini sekadar beriman. Sebab tu kitab ni ringkas, kita nak beriman adanya syurga dan adanya neraka. Baik, kita pergi kepada lawan kepada syurga, nama dia neraka. Neraka ialah suatu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat di dunia dulu. Allah. Dalamnya terdapat azab siksaan yang amat dahsyat dan pelbagai jenis siksaan yang cukup uh. Penjaganya ialah malaikat yang sangat keras sifatnya dan bengis. Allah Ta'ala gambarkan malaikatun syidadun ghilazun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka bengis, ganas, garang, backing. Oh, kata-kata backing. Backing ni garang lah. Mereka akan buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tak akan lawan, tak akan derhaka sama sekali. Allahu Akbar. Penjaganya malaikat yang sangat keras, bengis sifatnya dan orang-orang kafir akan kekal dalamnya. Makanan mereka pula ialah zakum. Apa dia? Suatu pokok yang tumbuh dalam neraka. Buahnya sangat pahit lagi, busuk baunya. Dan minumannya hamim, air yang sangat panas. Air panas kita rebus ni pun tak larat dah kita nak minum dah. Kena tunggu sejuk dulu. Bagaimana dengan air neraka 70 kali panas lagi? Ya Allah. Api dunia hanyalah satu bahagian daripada 70 kepanasan api neraka. Berarti kepanasannya 69 kali ganda api dunia atau lebih lagi. 69 kali ganda. Lagu mana kita nak buat? Kita tak boleh nak memikir. Neraka tidak pernah rasa jemu menyeksa orang yang dimasukkan ke dalamnya dan dihumban ke dasarnya. Bahkan sentiasa meminta tambahan. Neraka mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, U'iddat lil kafirin. Tengok, untuk syurga, surah Ali Imran 133 tadi, U'iddat lil muttaqin. Untuk neraka, surah Ali Imran 131, U'iddat lil kafirin. Kami sediakan neraka itu untuk orang kafir. Allah. Na'udzubillah minan nar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada api neraka. Firman Allah Ta'ala tentang ahli neraka akan kekal dalamnya selama-lamanya dan tidak akan fana, tidak akan musnah. Tengok suratul Ahzab ayat 64-65. Inna Allah la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang menyemarak menjulang. Naknya khalidina fiha abada, kekalah mereka dalamnya selama-lama. La yajiduna waliyan wala nasira, dan mereka tidak akan dapati penolong, pembantu, pembela dan penolong. Tak ada siapa nak tolong. Suruh malaikat tolong. Malaikat nak tolong. Tolong tambah azab ada lah malaikat. Tolong tambah azab ada. Nak tolong bagi nikmat tidak akan berlakulah. Baiklah. Para pelajar sekalian, tamatlah kita tentang neraka yang kita minta perlindungan Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Tamat. Jadi
Ini Ana dah bagi tahu kita ni ringkas. Kan? Ringkas, tapi cukuplah untuk mengetahui asas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita mengambil penutup kepada perbincangan kita ni. Sebagai penutup, natijah beriman dengan hari akhirat, ada beberapa natijah kebaikan beriman dengan hari akhirat. Apa dia natijah dia? Tuan-tuan tanda. Beriman dengan hari akhirat mengandungi natijah yang sangat besar. Mengandungi natijah yang sangat besar. Apa dia natijah tu? Kesan yang sangat besar. Yang pertama, memberi galakan dan dorongan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan dan amalan yang baik serta melakukannya kerana mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Bila kita tahu kita ada syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, siapa dia buat baik dapat syurga, nikmatnya yang begitu besar, bidadarinya yang begitu cantik dan lawa, comel syurga tu tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terkhayal dalam kepala. Jadi rajinlah kita berusaha melakukan ketaatan untuk mendapat nikmat yang disediakan oleh Allah lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Satu, ini kesan beriman dengan hari akhirat yang menyebabkan kita rajin beribadat, ikhlas beribadat semata-mata kerana Allah, sebab kita tahu apa yang kita buat akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu apa yang kita buat akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, takut dan gerun untuk melakukan maksiat atau meredai perbuatan maksiat kerana takutkan seksaan pada hari tersebut. Jadi kita tak akan buat lah. Tak berani nak buat maksiat sebab apa? Kita tahu depan kita ada neraka, ada hisab, ada mizan, ada timbangan amal, ada sirat. Jadi kalau kita buat benda-benda yang menyalahi syariat, sama ada maksiat ataupun apa saja keganasan, ataupun mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan, yang diistilahkan dalam hadis dengan nama apa? Dengan nama bid'ah. Maka pada ketika itu kita akan tahu bahawa depan kita ada hitungan. Depan kita ada pembalasan. Depan kita ada azab. Jadi orang tak berani buat. Kali-kala betul-betul beriman. Tu orang Islam buat juga tu. Sebab iman dia malap. Iman dia tidak mantap. Oh, iman dia macam lampu orang duk baiki jalan tu. Berkelip lah. Sekali nyala, sekali tak nyala. Bimbanglah kita. Jadi orang betul-betul mantap imannya, insya-Allah dia tidak akan melakukan perkara maksiat dan mungkar. Tak berani dia nak buat. Allahu Akbar. Faedah yang ketiga, natijah yang ketiga, menjadikan orang-orang mukmin sabar dan redha walaupun terdapat banyak nikmat dunia kerana mengharapkan nikmat dan balasan akhirat. Orang kena zalim. Kita tahu kita kena zalim. Nak lawan tak mampu. Nak tentang tak kuat. Nak suruh turun tak turun. Habis sabar. Sebab kita tahu depan kita ada pembalasan. Kalau si zalim itu memang zalim pada kita, dia akan terima balasan dia di akhirat. Orang yang menipu, skema, tipu kita, dia tunggulah balasan. Jadi kita sabarlah di atas ujian yang Allah Ta'ala beri. Tapi jangan pula kalau kita mampu untuk sekat maksiat, tiba-tiba kata kita sabar. No. Menyalahi peraturan itu. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudara kamu yang zalim atau dizalimi. Bantulah saudara kamu yang zalim atau dizalimi. Kena bantu. Sebab apa bantu? Sebab Nabi SAW bagi tahu orang yang kena zalim, memang kita kena tolong dia lepaskan kezaliman. Tapi bagaimana pula kita nak tolong orang zalim? Jawabnya sekat dia. Halang dia. Tarik dia. Jangan benarkan dia melakukan kezaliman. Itu dia panggil membantu orang yang zalim. Kena jelas. Sebab kita kesian dia.
Di akhirat esok banyak tanggungan dia. Macam dia nak lepaskan diri daripada tanggungan yang besar itu. Maka para jemaah sekalian, usahalah supaya kita cuba menyekat kezaliman-kezaliman yang dibuat oleh orang supaya mereka semua selamat di dunia, aman di akhirat, insya-Allah. Baiklah, yang terakhir, yang keempat. Beriman dengan kebangkitan semula merupakan asas kebahagiaan individu dan masyarakat serta membawa kelebihan, kebaikan dan kedamaian kepada masyarakat kerana ia dapat menyekat manusia daripada melakukan perbuatan jahat. Yalah, itu pentingnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan hari akhirat ni banyak sebenarnya. Panjang lagi, kalau nak cari 10 pun boleh. Tapi dalam kitab kita dia ringkaskan, dia buat 4, kita pun ambil 4. Alhamdulillah. Tamatlah kita siri perbincangan kita rukun iman yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan bincang tentang rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar, takdir Allah. Ini penting sekali. Beriman dengan takdir Allah Ta'ala ni perlu diperpanjangkan. Sebab punca berlakunya stres, depression, orang sanggup bunuh diri, orang sanggup terjun bangunan. Punca daripada mana? Punca daripada loss, daripada beriman dengan qada dengan qadar. Jadi setakat itu dululah petang ni. Pada petang yang Jumaat yang mulia ini, kita doakan supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita keimanan yang jitu, akidah yang murni, daripada dijerubukan dengan pemikiran-pemikiran yang salah, ibadat yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, dan berpegang dengan sunnah dalam sumber ibadat kita. Serta kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah anugerahkan pertolongan segera kepada saudara kami di bumi Palestin, di Gaza, yang kita diberi gambaran dalam video-video, dalam berita-berita bahawa mereka kelaparan, tidak sampai makanan. Allahumma ansur ikhwalana fi Gaza, fi Palestin, dan berilah di mana-mana pertolongan di mana-mana negeri umat Islam yang ditindaskan mustadafin di mana saja mereka berada. Serta Allah Ta'ala berilah kepada kita taufik dalam NGO gerakan kita ni, supaya kita dapat ikhlaskan niat, telus dalam menguruskan keuangan, dan dapat menyampaikan sumbangan kepada sasaran yang dipilih agar semua kita mendapat pahala yang besar dalam kerja-kerja dakwah. Kesan daripada kita beriman kepada adanya hari akhirat. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan sayang kepada harta. Yuhibbunal mala hubban jamma, sayang kepada harta. Tapi apabila ditiup serunai, ibarat kata begitulah, ditiup serunai, tabung mana-mana, nak buat projek di Laos, nak buat projek di Papua ni, projek di Cambodia, di Vietnam, di Jepun, di mana-mana, tuan-tuan yang yakin dengan janji Allah, yakin dengan kita akan bertemu dengan harta kita kembali di akhirat, kita telah holorkan sumbangan kita begitu mudah. Orang Kelantan kata tak kira banyak. Ambil buka duit, buka dompet, buka akaun, terus holor. Sebab apa? Hasil daripada apa? Hasil daripada keyakinan kita. Hasil daripada keimanan kita. Hasil daripada iman kita kepada hari akhirat, yang Allah Ta'ala sediakan di sana balasan, Allah Ta'ala sediakan di sana pahala, Allah sediakan syurga bagi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.